Setiap minggu dia terpaksa dari Pahang datang ke KL. Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni kita dekat podcast Cakap Je. Jepun. Episod yang kelima kali ni. Ui, dah 5 episod dah Betul. Tapi sebelum ni kita jemput Sensei, ada Sensei, Anwar Sensei. Tapi kali ni kita lain. Bukan Sensei. Faris Sensei ke? Tak apalah. Okay, siapa anda? Boleh perkenalkan diri tak? Faris Chan kita. Agak menggelikan di situ. Tapi boleh je kau nak cakap Faris Chang. Faris Chang. Tak apa. Okay, wait. Hai, minasan. So, saya Faris. Saya tim Cakap Jepun. Tapi kalau kat office ni mereka panggil saya Faris Senpai lah. Macam tu. Faris Senpai sebab apa? Sebab paling tua ke? Senpai. Macam tu kan. Okay, so Faris Senpai lah Okay, Sensei. Sensei juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atika Sensei. Memang semua orang dekat office ataupun student panggil Atika Sensei ataupun Sensei sahaja. Okay, so hari ni kita ada Atika Sensei dengan Faris Senpai. So macam biasa saya Hanani Chang titiknya. Tak. Okay, Hanani daripada tim Cakap Jepun. Okay, so sebenarnya kita nak cakap pasal belajar bahasa Jepun. Kita kan buka kelas kita sekarang hybrid lah Dulu kalau kita physical sebenarnya dekat 3 location, betul tak? 3 location, betul. Kita ada Kawan dia. Bangi lagi. Wangsa Maju, Kelang, Shah Alam. Kelang boleh datang. Okay. Lepas tu itulah kita sebenarnya student kan. Faris Senpai dengan saya sebenarnya student CJ. Betul. Kita dulu merupakan student Cakap Jepun. Noni dekat Shah Alam kan? Betul, Noni dekat Shah Alam. Saya student Wangsa Maju. Tempat ni lah. Saya student CJ di Wangsa Maju. Betul lah. Lepas tu kalau kita jadi online sebab COVID. Betul. So sekarang ni COVID pun dah 3 tahun dah lepas. So sebenarnya online ni relevan lagi ke? Ke macam orang dah tak nak online dah sebenarnya. Sebab dah habis COVID. Betul. Tapi itulah kita nak share sikit lah macam kenapa Noni nak belajar bahasa Jepun. Noni share sekejap. Faris Senpai nak share dulu. Tak apa, kita start dengan Noni dulu lah. Okay, kenapa Noni nak belajar bahasa Jepun Okay, cerita ni apa namanya agak nasakashi. Nasakashi dalam bahasa Melayu apa? Reminiscing? Menggamit bukan nasyid. Menggamit memori. Itulah sebab apa namanya Noni sebenarnya 2019 kan kelas tu kan Sakura 2020. Okay, awal 2020 tu sebenarnya 2019 ni baru break up. Lepas tu baru break up. Tak apa ke bagi tahu lagi. Tak apa. Saya dah melepaskan. Dah baru break up daripada bercerita 5 tahun, 5-6 tahun. Dah bawa jumpa parent semua. Sekali lagi tiba-tiba kena tipu. Sekali tiba-tiba itulah pasal scammer. Ya, betul. Sekali dia rupanya macam tak direstui pun. Macam mak dia tak suka. Salah apa kejadahnya. Kau 5 tahun buat apa ni siut? Macam tu lah. Okay. So lepas tu macam boleh kata macam time tu tak tahu nak buat apa lah. Sebab bila kita tak buat apa. Masa tu buat Noni kerja yang pergi kerja balik kerja tau. Maksudnya habis waktu kerja tu memang free. Dan Noni punya Noni punya jadual hari masa tu setiap weekend Noni akan keluar dengan kawan semata-mata nak bagi diri busy. Tapi bila keluar dengan kawan kita akan jadi tak ada duit lah. Habis duit lah kat situ. So rasa macam daripada keluar dengan kawan baik aku invest untuk benda yang lebih manfaat, betul tak? So that's why Noni pun macam jumpalah CJ ni. And then lagi pun masa tu Faris Senpai baru kerja kat sini kan. So dapat tahu CJ daripada Faris Senpai lah. So lepas tu ada buat kelas kelas macam preview seminar ramai-ramai tu kan. Noni pun datang. So Noni pun macam okay, why not aku spend duit aku untuk benda ni. Okay, lagi satu hal sebenarnya masa tu Noni ada crush dan dia tahu bahasa Jepun. So dia macam kalau aku pada cakap bahasa Jepun aku boleh ngorak dia. So macam hi genki desu ka, instead of kita nak tanya macam say hi ke, sebab genki desu ka. So rasa macam nampak tak aku punya effort ni. Macam tu lah. So begitulah kisah Noni kenapa dia belajar. Sebenarnya bukan sebab nak jadi LPT ke apa, tapi sebab memang nak tambah skill lah. Dan rasa macam hidup macam tu je, hidup stagnan je. Nak make full use lah masa yang ada. Betul, make full use. Lepas tu lagi satu, benda ni investment. Memang betul, investment. Betul. Sebab sekarang ni, bila Noni jumpa orang Jepun, Noni akan macam, Nihonjin desu ka? Nihonjin desu ka? Terus tegur orang macam, sumimasen, Nihonjin desu ka? Pernah jumpa dekat zoo. Zoo. So terus Nihonjin desu ka? Macam sumimasen lah. Tapi itulah, nasib baik. Cina jin.
So macam tu lah macam mana Noni boleh start belajar bahasa Jepun. Tapi that's why sampai sekarang Noni tak ada JLPT. Sebab bila once Noni dah masa kan belajar cakap dia kan, guna buku Marukoto, boleh cakap benda semua, tiba-tiba masuk kanji. Sebab apa? Dekat kelas aku dia tak tekankan tau hiragana katakana. So once Noni masuk kelas level N5 dan mula belajar kanji, Noni terkejut. Masuk buku Minna Noni Onggok, Noni tak tahu lagi hiragana katakana. Noni kat buku Minna Noni Onggok tu, Noni kan belajar 5 chapter awal je. Noni tulis romaji tau setiap page. Betul. So benda tu sangat membazir masa dan orang lain tengok macam apa sang kau tak boleh baca lagi benda ni. So ini macam okay lah fine aku memang tak pandai lagi pun. Lepas tu baru masuk kerja sini, yang mana bila kerja kat sini pun masa tu kita banyak buat program kan. So sebenarnya banyak kelas tertinggal. Betul. Nak catch up balik tak boleh sensei tahu tak, kalau once kita tertinggal kelas nak catch up balik tu memang tak boleh dah. Betul. So POV student tau. ya betul sensei. Tak kisahlah sensei kerja macam mana pun kita orang ni tak dapat kerja. once dah tertinggal forever tertinggal. Sebab ni kelas Sabtu, Jumaat malam Noni baru nak check homework ada apa last week. Betul. Cikgu suruh buat yang mana. Betul. Noni lepas tu dah tak ada okay, masa tu kelas online. Tak kenal kawan-kawan, sumpah tak kenal. Seorang-seorang je masa tu. Macam kalau sebelum tu masa kelas Sakura, kelas fizikal. Betul. Boleh lah macam kau dah siap homework tak nak tengok homework kau. Kita kan meniru kan, biasalah kan. Mana ada orang. Macam tu lah kan. Tapi kelas online ni nak WhatsApp siapa dah tak kenal. Seorang-seorang. Betul. Ya betul. Tak dapat kan. Tak dapat, segan lah. Kau dah siap homework ke? Nak minta homework kau boleh. Segan lah macam tu. So nak tak nak kena buat sendiri. Tapi nak buat sendiri kena baca daripada awal. Nak baca daripada awal. Masa tu dah Jumaat malam. Kelas 109. Tak sempat. So Noni makan off camera, off mic. Dan kalau mana Noni tahu Noni jawab lah. Tapi kalau yang mana Noni tahu Noni boleh jawab. Noni akan jawab lah. Tapi yang mana tak tahu tu Noni memang pilih untuk tak datang terus. Faham. So macam tu lah. Daripada situlah mulanya Syahid. Dan daripada situlah macam betul lah rupanya student-student kita Syahid. Noni tak ambil N5 sebab kat kanji tu. Basically memang takut kanji je lah. Tapi sekarang ni dah like 3 years pun dah kerja kat sini. So banyak kanji yang dah familiar semua. So insyaAllah lah one fine day nanti mungkin Noni ambil N5. InsyaAllah. Pada sampai punya cerita macam mana? Okay. Tu separuh sesi untuk cerita Nonisa je. Okay, so sebenarnya saya memang daripada kecil saya dah minat Jepun. Daripada saya sekolah rendah. Masa tu saya darjah 2. Abang saya bawa saya pergi ke masa saya dah lambat. Expo? Bukan. Bawa pergi ke mall. Mall tu dia dekat sebelah Peduraya. Tapi saya lupa apa nama mall dia. Ada orang Jepun ke? Expo ada festival Jepun? Kota Raya. Kota Raya tu zaman masa saya darjah 2. Tahun 97. Saya baru umur setahun. Nampaklah senpai dia. Saya baru setahun. So tahun 1997, abang saya bawa saya naik bas metro pergi ke Kota Raya. Kota Raya tu dia mall dekat sebelah Peduraya. Okay, mall tu sekarang nama apa? Tak pernah tahu nama Kota Raya lagi. Tapi mall tu sekarang adalah beberapa banyak isu yang orang macam sikit. Tapi masa tu saya pergi situ, kalau mall tu kat tingkat bawah, tak tahulah siapa yang tengok ni dia sezaman dengan saya. Tingkat bawah tu adalah syurga anime dan drama Jepun. So kalau sampai tengok zaman tu streaming tak wujud. Jadi kalau nak tengok drama Jepun masa zaman tu, kita akan beli yang box set tau. Box set yang dalam satu box tu ada VCD 8, 10 keping VCD dalam satu box tu. Sebab dia ialah drama Jepun yang memang daripada episod 1 sampai episod box set lah macam tu. So kalau anime pun dia yang box set tebal-tebal macam tu tau. Zaman tu orang beli. Betul. Noni pernah pergi rumah Farid Senpai. Diorang memang ada box set Doraemon Shinchan. Betul. So saya diperkenalkan kepada budaya Jepun ni oleh abang saya lah tahun 1997. So saya dikenalkan dengan drama. So kalau siapa yang tahu drama pada waktu tu yang popular memang drama GTO lah, Great Teacher Onizuka macam tu. Lagi drama yang popular masa tu adalah drama Kindaichi, Hajime Kindaichi ataupun The Young File of Kindaichi. Tapi drama-drama misalnya dulu pernah tunjuk dekat NTV7 tau, pukul 12 tengah malam macam tu. Tapi untuk nak tengok lagi, so kita orang belilah yang box set tu semua. So saya memang dah didoktrinkan untuk meminati Jepun sewaktu saya darjah 2 lagi. So start dari situ saya suka drama Jepun dan akhirnya berbeza, saya tak tahu lah berbeza ke tak, tapi untuk dibandingkan dengan orang lain, kalau orang lain kata kenapa minat Jepun, mereka akan suka tengok anime, betul tak? Tapi saya tak suka tengok anime. Saya suka tengok drama Jepun macam tu. Walaupun drama Jepun tu hampir majoritinya selalunya ialah merupakan adaptasi daripada anime dan juga manga. Macam contohnya GTO tu sendiri sebenarnya daripada manga dengan anime sebelum menjadi drama.
Tapi saya kurang gemar menonton anime sebab terlalu banyak episod. So, Tak habis-habis. Kadang episod sampai 100. Naruto je dah berapa ratus dah. One Piece. Betul lah. So tapi tahu mana saya tak follow. Saya baca manga tapi saya tak suka tonton anime tu. Sebabnya kalau manga tu yang satu scene berlawan yang cuma satu kotak tu, kalau anime dia jadi satu episod dah. Macam tu. Padahal kalau baca manga dah boleh dah buka ke page-page lain dah. Macam tu lah. Saya memang daripada kecil saya dah suka Jepun. Saya pun dengar lagu Jepun. Dan lagu Jepun kalau masa saya kecil tu ada satu kumpulan. Nama kumpulan tu kumpulan Speed. Ni pun satu lagi kalau siapa yang sezaman dengan saya mereka kenal lah kumpulan Speed ni. Kalau kumpulan Lagi muda dari Arashi ke kumpulan ni? Lagi muda daripada Arashi. Speed ni dia tahun 96. So berbalik pada Arashi juga. So disebabkan saya suka tengok drama Jepun, jadi antara pelakon-pelakon Jepun ni saya banyak discover lah pelakon Jepun ni. Daripada pelakon Jepun kebanyakan ialah penyanyi juga tau. Mereka ialah pelakon dan penyanyi. So dari kadang-kadang drama yang mereka lakonkan tu, mereka nyanyi lagu tema untuk drama tersebut. So daripada situ saya discover diorang punya artis, penyanyi Jepun semua. Jadi saya mula meminati kumpulan Arashi. So kalau siapa yang minasan yang memang minat Arashi, so kita sama-sama Arashian lah macam tu. So disebabkan minat pergi Jepun ni, saya memang dah simpan impian nak pergi Jepun. Dan Alhamdulillah dan ditakdirkan dia rezeki kan. Pada tahun 2018 saya pergi ke Jepun. Itu first time. 2018 saya pergi Jepun for the first time. Yang mana saya buat itinerary sendiri. Sebabnya kenapa saya buat itinerary sendiri, dia berbalik kepada kenapa saya minat Arashi. Dia kelakar tau. Kalau orang lain, kalau dia pergi travel Jepun, dia akan pergi tempat-tempat yang mana tourist attraction tau. Mana-mana tempat yang tourist spot. Tapi saya tak. Saya pergi ke tempat-tempat yang mana dalam drama saya pernah tengok. Macam, drama ni shooting dekat lokasi ni. Aku nak pergi lokasi ni. Ataupun, artis ni punya video klip, dia shoot kat mana cantik. Saya nak pergi ke lokasi tempat tu. Jadi sebab tu lah saya terpaksa buat itinerary sendiri. Saya terpaksa cari cara sendiri macam mana nak naik train apalah, nak naik bas manalah. Sebabnya bila saya pergi ke travel agency yang popular di Malaysia ni, habis kebanyakan kata, kami tak tahu lah pergi tempat tu, pergi tempat yang popular je lah, mereka kata. Tapi masa tu kan tak belajar bahasa Jepun lagi. So macam mana cari info? Benda tu kelakar tau. Benda tu kelakar. Memang sangat mengharapkan kepada Google Translate. Tapi bila mengharap kepada Google Translate, dia macam kelakar sikit tau. Contohnya, bila nak book hotel, dia ada kalender tau. Kita nak book hari apa. Masalahnya, dia pakai kanji dekat kalender tu. Nombor tu. So, hari, bila saya Google Translate, tiba-tiba dia jadi matahari, bulan, apa benda ni? Kayu, betul. Air, api semua macam emas tu. Apa benda ni? Aku nak tahu hari Isnin hari apa. Dia jadi hari api. Yalah, so dia tuliskan kanji. Dia satu betul tu je. Betul. Dia tak tulis Yobi tu. Betul. So kalau minasan nak tahu, macam contohnya Nichiyobi kan. Nichiyobi punya kanji, dia pakai kanji matahari. Macam tu. Hari matahari lah keluar. Nichiyobi kan? Betul. Kalau Getsu hari dia pakai Jumaat. kalau Getsu dia pakai kanji bulan lah macam tu. So tu antara benda yang kelakar lah masa saya nak plan tu macam aku nak pilih hari apa ni, hari bulan ke hari kayu ke. So macam mana tahu yang hari matahari tu hari Isnin last? Tanya orang ke macam mana? Tak, last saya book hotel yang ada English. Kelakar. Lagi satu, masa saya pergi kat Jepun tu, so dia yang kelakarnya bukan kelakar, dia yang pada saya masa tu saya tak jangka pun orang Jepun ni dia peramah. Betul. Orang kata kerek dia, pasu stranger tak layan. Dia kena pergi tu. Kalau kita pergi ke bandar, Betul. Kalau pergi kat bandar masing-masing macam sibuk. Tengah hari kiamat tau. Jalan laju. Okey, bukan Apokalips. Kita pelancong. So kita nak tapi orang Jepun kiri kita Vum. Diorang jalan laju. Tapi tak langgar tak pandang kiri kanan. Betul ke tak langgar kita walaupun jalan tak langgar kita. Diorang macam hebat tu. Dan lagi biasa mungkin diorang terbiasa kan kita naik kereta api kan goyang-goyang tau. So saya naik kereta api Jepun, saya dah macam woi. Tapi diorang boleh jadi tegak. Sambil baca buku. Macam tu. Macam, hebat korang boleh jadi ninja. Diorang memang ninja. Macam tu. Dan bila kita nak bersantai santai, bila diorang laju, kita jadi rasa bersantai pula. Aku tak boleh bersantai, kena laju juga Macam tu. Betul. So dia kelakar. Tapi mungkin sebab diorang punya
suasana di bandar tu yang memang hektik semua macam tu. Tapi kalau kita pergi bahagian luar bandar, kita jumpa makcik-makcik kampung, pakcik-pakcik kampung, diorang peramah je, diorang tanya je dari mana semua ni. Patutlah memang ada orang yang nak pergi kawasan kampung je. Betul. Sebab nak rasa budaya Jepun yang peramah macam tu lah. Betul. Bila kita pergi kawasan luar bandar, tak payah pergi kawasan luar bandar yang dalam hutan. Even luar sikit daripada Tokyo pun dia dah suasana kampung macam tu, dah nyaman je. So, bila pakcik tegur, diorang tegur dalam Nihongo, dalam bahasa Jepun. So, saya tak dapat nak jawab. So, dia rasa macam, alah sayangnya aku nak jawab kalau lah aku boleh bercakap bahasa Jepun. Faham ke makcik tu cakap apa? Kita boleh tangkap dia cakap apa tau. Dia boleh agak mungkin daripada gesture mungkin. Macam tu. Dan yang bestnya, disebabkan kita tak tahu bahasa Jepun, so kita tak tahu pun ada yang bahasa sopan dengan bahasa rude tau. Betul. So ada satu ketika tu, saya reply kepada makcik tu menggunakan bahasa yang saya biasa dengar dalam drama tau. Tapi bila dia dah belajar bahasa Jepun, rupanya benda tu ialah bahasa yang rude. Casual lah, bahasa casual. Masa tu sentak tak cakap terus? Tak tahulah, tapi saya ada dengar orang kata kalau pelancong ni kalau kita guna bahasa casual, dia orang faham Betul. Dia boleh faham lah sebab dia ni foreigner. Dia ni foreigner. Kalau kita tercakap yang bahasa rude tu, dia boleh faham lah. So nak dijadikan cerita, tak habis lagi saya cerita dia. Dia sangat nak suka kasihan daripada saya lagi panjang dari saya. Sebab dah jadi dua kan. Lagi throwback jauh. So yang pertama tu, bila tak dapat nak cakap bahasa Jepun dengan orang Jepun, kita rasa sayangnya. Bestnya kalau aku boleh cakap. Dan bila saya balik daripada Jepun tu, saya terus terpasang satu cerita macam, bestnya kalau aku dapat kerja berkaitan dengan travel pergi Jepun ni. Even jadi tour guide ke ataupun sebab nak pergi Jepun free ke? Bukan. Dia sebab rasa seronok. Dia rasa seronok membantu orang buat itinerary. Rasa seronok nak perkenalkan kepada orang, kau pergi tempat ni best. Nak share dengan orang. Tempat ni best. Ini best. Ini trivia dia macam tu. So saya rasa nak kerja berkaitan dengan travel. So saya ada apply ke satu travel agency ni lah. Macam tu. So saya apply. Dan mungkin salah satu sebabnya saya tak dapat kerja tu adalah saya tak tahu bahasa Jepun. Sebabnya antara soalan yang HR manager masa tu tanya saya tahu bahasa Jepun ke tak? Saya kata saya sedang belajar macam tu. So mungkinlah sebab tu. So lepas daripada tu saya macam, okay, kalau aku nak kerja berkaitan dengan travel pergi Jepun ni, aku kena tahu bahasa Jepun. So saya pun carilah pusat bahasa Jepun. Dan kebetulan saya terjumpa cakap Jepun. So bila saya jumpa cakap Jepun, disebabkan itulah sekarang lah dah menjadi saya masih lagi bekerja di cakap Jepun dan saya merupakan student cakap Jepun lah. So itulah ceritanya. So ceritanya adalah saya memang nak kerja berkaitan dengan travel pergi Jepun dan juga saya rasa sayang sebab tak dapat nak cakap dengan orang Jepun. Dan Alhamdulillah sekarang saya dah ada JLPT N5. Dan sekarang tengah belajar N-Yong kan? Saya belajar N-Yong dan belajar N-Sang sekaligus. Wish. Ni orang kata prodigy namanya, lebih tinggi dari genius. Betul lah. Dan saya pernah merasai kelas cakap Jepun secara fizikal iaitu sebelum PKP. Dan saya pernah melalui juga kelas secara online sewaktu PKP. Dan juga kelas online yang memang fully online lah walaupun dah habis PKP. Macam tu lah. Okay, masa Noni belajar kelas fizikal, awal start kelas dulu kan, dia yang bestnya apa tau? Noni sampai-sampai je, dia rasa macam suasana dalam sekolah. Sebab masa tu Aiman Sensei. Aiman Sensei pilih setiap hari tu ada ketua kelas. So ketua kelas memang akan cakap ni cukup. So apa namanya, kena lah grip lah kiritsu, semua orang kena bangun. Okay, macam selamat pagi Sensei. Ohayou gozaimasu. Kelas malam masalahnya. So cakap apa konbanwa. Okay, so cakap konbanwa, lepas tu duduk balik. Tapi bila dah dalam online, takkan nak bangun. Tak ada, online tak ada lah benda tu. Dalam Zoom bangun, tak ada lah kan. Lagi satu kiritsu, boleh main game. Sebab kelas fizikal yang dekat CJ punya banyak game. Dia macam, ni pelik tau. Dekat dalam buku teks tu ada muka surat 1 sampai muka surat 10. Tapi minggu ni datang bukan muka surat 5. Minggu depan datang bukan muka surat 13. So macam, kenapa tak baca lain-lain? Sebab in between tu kita orang banyak main game. So ada game yang macam goncang-goncang macam sembah setan. Game aku goncang-goncang. Macam kenapa kau nak goncang benda ni? Game goncang. Ada batang-batang aiskrim tu. Betul terjatuh tu kan. Padahal nak pilih nombor giliran je pun.
Tapi betul lah kalau online Betul. tak Memang tu caranya dia orang. kan. Tapi Tapi bila pindah bergiliran. tu yang best kalau fizikal. Kalau online dia macam bila tiba-tiba online tu macam culture shock sikit lah. Dia tu yang macam lepas tu line internet pula tak semua orang stabil kan. Tapi tu macam pengalaman kelas ni lah. Kelas apa? Kelas saya macam mana? Pada saya, kelas fizikal pun best, kelas online pun best. Saya terangkan kenapa. Macam Cik Noni punya kelas malam kan. So malam. kelas saya pagi tau. Pagi dan pagi Ahad tau. So dia yang bestnya adalah kelas tu start, selalu kelas 2 jam kan. So bila dah waktu habis kelas ni adalah waktu orang semua dah lapar tau. Betul. So sebenarnya kita orang jadi rapat bukan semasa dalam kelas. Kita orang jadi rapat Lepak lepas tu. lepak lepas kelas. Yes. So dia macam rasa nak looking forward tu macam okay, lepas hari ni kita nak lepak mana lepas kelas macam tu. Dan benda tu Dia jadi nakayoku. betul dia jadi nakal kan. Diorang punya tahap sampai ni kot. Tengok ni kan, tengok wayang sama-sama kan korang. Betul. So kita jadi rapat sampai kita orang tengok wayang sama-sama. Sampai lepas tu macam memang kalau rapat macam keluar berdua semua. Dia rapat yang macam tu lah. Tapi kelas online ni pun pada saya dia best sebabnya satu adalah masa saya kelas fizikal dulu, walaupun saya kelas kat KL dan saya duduk KL, tapi first dia macam masih kena berjalan lagi tau. Nak kena bersiap lah pagi-pagi tu, nak kena mandi. Apa ni kelas online? nak kena mandi, nak kena drive. Betul. Kalau kelas online pukul 9, kadang-kadang ni pukul 8.30. Sempat lagi kaki Betul. So ini kalau kelas fizikal Tak mandi pun tak apa tak nampak. Saya kata dah lah. Lepas tu lagi yang lagi tak best dia macam walaupun kelas fizikal tu dekat KL, tapi KL tu besar tau. So ada masa yang classmate saya tu yang datang daripada Ceras, even kelas ni dekat KL tapi dia daripada Pahang. So setiap minggu dia terpaksa dari Pahang datang ke KL. Travel. So macam alah kesiannya. Lepas tu nanti balik ke Pahang pula tu. berapa dah minyak tol semua macam tu. So tu yang satu. Lepas tu nak cari parking lagi kadang-kadang susah sebabnya kat tempat kelas CJ tu dia ialah kawasan yang macam kawasan kedai office lah, shop lot macam tu tau. So bila shop lot ni parking tu kita kena berebut dengan orang lain yang nak pergi ke kedai lain semua. Lepas tu kalau tak bayar kan kena saman semua. So dia macam dari segi kos tu ada dia punya kos yang macam tu lah. So sebab tu lah pada saya kelas online lagi best. Minyak lagi semua. Dan lagi satu kalau kelas online ni yang best ni adalah dia lagi santai. Sebabnya orang saya tak katalah saya orang introvert tau, tapi saya mungkin pemalu orang ni. Saya tengok malu ni. Penat lah macam ni. Penat lah macam ni. So kalau cakap kelas fizikal, kita macam orang untuk orang pemalu ni dia macam perlu memakai topeng satu salut pakai topeng ataupun kita kena keluar sekejap kita kena bersosial. Kena macam bila dah walaupun seronok bila rapat lepas kelas tu, bila balik tu penatnya social battery tu memang merah terus lah dia tu. Memang terus letih lah. Tapi bila kelas online ni kita cuma perlu nampak kita ada di sekecil frame tu saja. So macam kita lagi mudah lah. Dia tak perlu nak kena berlakon seluruh badan macam tu lah. Faham ni daripada sudut POV student pelajar. Betul. Sensei. Kalau sensei pula sensei start dengan CG ni daripada zaman PKP. Dari zaman PKP tu memang masa start mula-mula apply kerja tu memang dah masa tu dah zaman kelas online dah. So sebelum tu sebenarnya kisah ni sensei bekerja di bidang lain. Lepas tu rasa macam nak tukar career. Jadi sensei sama belajar semua. Lepas tu bila start apply kerja tu memang first carilah kat mana pusat bahasa yang ada menawarkan peluang kerja mengajar as a part time. So masa tu baru nak bina pengalaman kan. Jadi start as a part time sensei. So masa start dengan CJ ni memang terus start kelas online. Dia memang fully online. Zoom. Cabaran pertama masa kelas online tu adalah pelajar tak buka kamera. Dia tutup kamera. Masa kelas orientasi je semua buka. Lepas tu bila masa kelas online tu memang ramai lah tak buka. Even pernah ada masa satu sesi tu tak ada seorang pun buka. Bila tanya line tak okey. Masalah internet lah. Saya dekat luar lah. So yelah bila masalah internet kita tak boleh nak buat apa. Takkan kita nak paksa pelajar kan. So bila as a sensei cabaran masa buat kelas online ni satu yang saya rasa macam cakap dengan tiang. Rasa macam cakap dengan dinding sebab kita tak nampak muka macam buat rakaman. Cuma yang nasib baiknya adalah
ada pelajar-pelajar yang aktif yang bersuara. Tu lega sikit je. Tapi yang tak best ni sebab tak nampak muka. Macam tak syok lah kan tak nampak muka. Cuma kalau dari segi convenientnya kelas online ni macam tadilah Faris Senpai cakap kita lebih relax. Boleh buat sambil duduk. Noni kata tadi tak mandi pun tak apa. Kenapa Noni yang kena? So yang best dia persiapan. Mungkin dari sudut persiapan tu dia tak memakan masa tak sangat makan masa. lah. Dia kena bersiap gosok tudung baju lagi. Kan kalau kelas offline ni ada possibility-nya lambat sesi lambat sampai lah. Student ni sangkut jam lah. So mungkin boleh jadi kelas tu lambat mula. Tapi kelas online ni selalunya kira boleh on time lah. Sebab kita tak ada persiapan apa sangat nak buat. Cumanya cabaran dari segi itulah fokus pelajar lah kot kan. Kadang-kadang bila kelas terlalu lama pelajar bosan. Jadi kita buat kelas tu macam 2 jam tu macam Noni katalah kalau fizikal dia ada banyak aktiviti. Ada berdiri awal kelas ni. Kita kalau online ni kenalah start dengan escape pagi. Saya pernah ke ajar fizikal juga? Pernah fizikal. Fizikal saya ajar dulu masa dekat college. Fizikal. So masa dekat college dulu, kelas fizikal ni cabaran dia mungkin saya rasa cabaran kelas fizikal ni kita kena mengeluarkan energi 100%. Sebab kita berdiri mengajar student kan. Takkan saya nak duduk kan mengajar. Tak syok lah saya duduk mengajar kan. Baik kelas online je lah kot. Kalau dah duduk dah buat kelas fizikal lah. Betul, kena banyak pergerakan lah. Kena banyak pergerakan lah. So energi tu lebih lah kot kita guna. Tapi saya dekat CG ni lepas habis COVID ni kan, kita kan ada buat, sekarang ni kita dah ada kelas offline juga. Betul, kita hybrid sekarang. Sekarang ni model kita hybrid. Kenapa kita wujudkan kelas hybrid ni? Sebab ni kita nampak pelajar kita bila kelas online ni macam tadi lah Senpai kata dia macam tak nakayoku sangat. Dia macam tak kamcing lah sesama dia orang. Ya, betul. Macam tak kenal sangat. Dia kata nak contact tapi macam segan lah. Kita jumpa seminggu sekali. 2 jam pun bercakap, bukan 2 jam bercakap, mungkin 5 minit mungkin dengan kawan tu kan. Jadi macam quite segan lah. So kita pun wujudkan dalam modul kita tu ada kelas offline. Kita jadikan dia hybrid. Supaya pelajar ni ada masa untuk dia macam berinteraksi sesama mereka, buat aktiviti dekat luar. So tak adalah macam dia online je, muka tak pernah nampak. Dah kena timeline tak okey, kamera tak buka. Hari ni ingat muka, minggu depan tak ingat dah. Betul. Jadi kita wujudkan jugalah kelas offline supaya pelajar-pelajar ni ada peluang untuk berjumpa depan-depan, ada peluang nak hands-on. Hands-on. Lepas tu, masa kelas online, masa kelas yang N5 tu lah kan online kan. Kan tak pernah jumpa dia orang. Lepas tu adalah kelas sikit je 8 orang. Lelaki 3 orang kot. Ada seorang ni nama dia bukan nama sebenar lah. Kita letak nama dia Razi lah. Letak Razi. Okay. So Razi ni dalam kelas online okay lah, buka kamera, kenapa buat kamera. Tiba-tiba habis kelas, malam tu dia PM. Dia cakap, salam ni Hanani ke? Ni macam kenapa tahu lah kelas mate kan. Tahu lah tapi tak pernah borak kan. Kenapa? Betul dia kata, oh tak ada apa saja nak berkenalan. So macam scary tau, rasa macam ni lepas terus tak reply. So bila kita nak masuk kelas macam apa awkward. Tapi bila macam ada sesi kelas yang fizikal punya, jumpa depan-depan, dia okey je. Dia memang nak berkawan. Tapi itulah bila kita tak biasa, kita rasa macam mana ni macam tu lah. Macam takut lah. Siapa ni macam apa yang dia nak ni, kenapa ni, takut. So macam mungkin memang perlu sebenarnya fizikal sikit ni. Kena bagi balance. Kena bagi balance. Tapi itulah sebab in terms of macam kita kan dah bayar kan. Kita kan dah bayar bulan-bulan. Lepas tu kalau kelas tu fizikal kita tak dapat datang, dia macam burn macam tu je lah. Sayang ni yang tu lah. Yelah sebab kita buat hybrid modul. Jadi macam pelajar yang jauh, pelajar dekat Kelantan, Kedah kan. Mungkin kalau yelah dapat tarikh awal, pelajar boleh cari masa, boleh cari tempat, okey. Tapi itulah tu cabaran kelas offline ni. Itulah kan, dari segi pelajar yang jauh mungkin susah nak join. Tapi kita masih lagi, sebab kan kita ada 3 kali kan. So pelajar mungkin tak dapat yang pertama, boleh pergi yang kedua. Tak dapat yang kedua pertama, boleh pergi yang ketiga. Macam Senpai, apa momen yang paling best waktu online kelas? Okay, benda ni pun pada saya antara benda yang seronok kalau kelas online lah tau. Sebab bila kelas online ni, kita kan hadap kepada kamera ni, kita guna PC tau.
saya tak tahu kalau guna phone macam mana tahu, tapi kalau guna PC ni, dia kan boleh banyak-banyak window tau. Jadi kalau walaupun kelas online, tapi selalunya kalau kat CJ ni, aktiviti dia seronok tau. Dia macam ada pairing, ada yang apa orang panggil role play semua kan. Role play. So momen yang paling menarik adalah bila kita nak role play tu, dan bila online tu, buku teks punya skrip kan dah ada ayat, lepas tu kita boleh isi sebarang apa yang kita nak. So yang seronoknya ialah kita orang suka merepekkan skrip tu tau. Jadi bila nak merepekkan skrip tu, dia dah jadi best bila senang nak Google. So kalau macam kelas fizikal, dia macam susah sikit nak Google. Betul. Google benda merepek. So yang ni bila kelas online, so benda yang best bila kita rapat, apa mak kata sisi tadi, bila kita nakal kan. Bila kita nakal Yoku, dia jadi nakal tau. Bila jadi nakal tu yang seronok buatkan kelas tu happening. Betul. Sebabnya kita biasalah bila kita kawan rapat kan kita suka membahan kan. Takkan dengan strangers kita nak membahan dia tiba-tiba kan. Ya tu macam Yokunya. Setuju. So momen yang best adalah memang bila kita orang membuatkan aktiviti dalam kelas tu, tapi kita orang merepek-repek macam tu. Faham. Even saya as a sensei pun saya suka kelas. Saya suka kalau student saya main-main macam tu lah. Membahan sebab kelas tu jadi lebih happening. Sebab kita ni kelas online. So bila kelas tu macam suram je, dia jadi tak fun lah. So pembelajaran tu pun jadi slow je. So kelas ni kena bagi gengki, kena bagi happening. Saya lagi suka pelajar merapu pun merapu lah. Yang penting kita dapat something lah. So jadi pembelajaran dia seronok lah. Bagi saya as a sensei ni, ialah pelajar, sensei kena sama-sama main peranan lah untuk menaikkan, menghaitkan kelas. Kena gengki lah macam tu. Kalau rumah ada yang gengki dan tukang sambut, dia kena ada tukang initiate dengan tukang sambut tau. So benda tu memang last kalau orang macam student tu kalau awal masuk dia pemalu ke, dia senyap, tiba-tiba kalau dah lama-lama didoktrinkan ataupun didayahkan menjadi gengki. Didayahkan. Bila dah akhir kelas dia jadi gengki je. Saya dengan classmate saya macam tu lah dulu masa saya kelas tu. Macam awal-awal semua pemalu. Lepas tu ada seorang yang pemalu. Dia satu pemalu ni sebab kelas kita ni bukannya sebaya tau. Dia ada macam orang yang masih muda, ada orang yang dah berusia. Tapi bila kita macam anggap tu semua rakan sebaya, so macam barulah dia rasa macam dia tak ada barrier dari segi umur kan pemain dia. So tu yang seronok tu sebenarnya. Betul. Kelas ni cakap Jepun ni unik sebab pelajar dia pelbagai peringkat umur. Dan memang macam Farid Senpai cakap tadi, kita memang masuk dengan satu tujuan, satu matlamat kan untuk belajar. Jadi kita kena anggap semua tu macam sebaya kawan, barulah macam kita boleh berinteraksi. Macam kelas saya pun sama. Dulu pernah ada kelas satu pelajar ni paling muda mungkin dalam 13 tahun macam tu. Kita ada tua, kita ada pelajar yang quite berumur ada dalam 40 lebih. Lepas tu sekarang ni pun sama juga. Ada pelajar berumur 60 lebih, pelajar yang muda dalam 20 tahun. Tapi mereka tu masih semua boleh pergi berpiknik, boleh bersembang, elok-elok. So memang kita kena anggap semua tu kawan, sama-sama nak belajar. Betul. So sebenarnya dia online ke fizikal ke, dia tak kisah. Yang penting circle kita tu kena environment yang betul lah kan. Betul. Dia kalau fizikal pun, tapi kalau kelas tu hamba, rasanya dia tetap akan buatkan kelas tu hamba. So macam semua orang malu-malu. Betul. So kita kena initiate benda yang menjadikan kelas tu gengki, yang kelas tu rasa happening, rasa seronok. Macam aku pergi kelas aku nak belajar, aku nak main. Macam kalau masa zaman kita belajar, masa zaman sekolah dulu, dia macam happy pergi sekolah bukannya untuk masuk kelas. Tak ada pun aku happy hari nak macam maths. Tak ada. Macam aku happy hari nak jumpa kawan aku lah. Nak macam main cok-cok tiang ke macam tu. Hari ni aku nak main tudung botol dengan kawan aku macam tu lah. Tapi tetap kita pergi ke sekolah dan tetap juga kita dapat ilmu tu. So macam tu lah. Kalau memang kita pergi ke tempat tu untuk belajar dan kita hamba je, benda tu pada saya, benda tu buatkan mungkin rasa susah nak masuk. Betul. Dan sebenarnya yang bagus ni kita belajar desain tu tak kisahlah mana-mana pun. Bila kita pergi belajar di sesuatu tempat, berjumpa kawan, kita ada komuniti ni, yang bagusnya kita macam kita boleh buat kawan juga di luar waktu kelas. Contohnya kita ada je pelajar-pelajar kita yang mereka ni dari kelas lain-lain kan, kelas A, kelas B, kelas C, jumpa dekat satu program kita yang lain, sampai mereka ni jadi kawan, boleh pergi travel sama-sama, keluar shopping, tengok wayang sama-sama, boleh jadi pergi karaoke sama-sama. Sedangkan mereka sebelum tu daripada kelas online juga lain-lain, tapi sebabkan mereka hadir event kan, semasa tu dia jumpa komuniti yang lain. Jadi mereka boleh buat kawan lah. Sekiranya kalau kita datang dengan
tujuan belajar, buat kawan, dan kita make full use kawan-kawan yang kita ada tu. InsyaAllah lah. Pembelajaran tu pun jadi lebih mudah, lebih fun. Macam kalau senpai nak ambil course lain lah, contoh nak belajar bahasa Korea pula ke, senpai prefer online ke fizikal? Saya lagi prefer online. Online juga. Sebabnya dia satu lagi, kalau kelas online ni antara cara saya adalah saya memang macam Cik Noni kata malam Jumaat baru tengok video kan. Okay, saya pun sama juga sebabnya busy kan. So tak tengok. So apa yang saya buat selalunya adalah saya pasang video tu sambil drive. Faham. Video kelas CJ tu. So sambil saya drive nak pergi kerja, nak balik kerja, so sambil tu saya dengar. So itulah caranya macam ini. Okay, dan ada satu cara, dan saya tahu cara ni. Kalau tak bagus kita cut yang part yang ni untuk buat Shokudai tu, untuk nak buat latihan memang takkan sempat. Betul. So cara nak sempat ni senang je. Terus tengok jawapan. Belajar daripada jawapan. Itu pun tips belajar Itu juga. tips Aku tak pernah buat contoh ni. Rasa macam berdosanya aku tengok jawapan tak pernah. Baik tanya orang ataupun dengar explain sensei daripada aku tengok jawapan. So saya punya tips adalah saya dah tengok dah video tu siap. Lepas tu bila buat Shokudai tu saya terus membuat jawapan. Macam baru aku faham macam tu. Macam penerangan tu ini soalan ni. Dia bulat-bulat lah. Bukan tiru bulat, dia kena tiru dan tapi kena faham lah kenapa jawapannya begitu. Betul. Tiru bulat-bulat tak boleh. Tak. Tiru dan fikir okey. So bila kita dah tiru jawapan tu, kita memang belajar dalam bentuk soalan Q&A, question and answer. Ini nama dia mengelak je kawan-kawan. Jujur. Jujur tapi dapat N5. Sebab aku dah tengok tengok jawapan awal-awal. Jawapan awal-awal. Okay, memang tips saya belajar masa saya di sekolah asrama penuh. Apa yang kami buat masa naik exam tu, kan orang memang buat passia question kan, SPM tahun lepas. Betul. Tapi bukannya kami buat dengannya kami buat soalan tu. Kami memang buat ini soalan, jawapannya kenapa? Ini soalan, jawapannya apa? Sekolah harian macam ni je lah kot yang buat satu-satu Itulah mungkin supaya kita dah lagi nampak bentuknya macam mana soalan tu dan jawapannya terus macam mana. Cuma kita nak kena fikirlah kenapa jawapan dia A. Betul. Kenapa jawapan dia B. Lepas tu baru kita relatekan dengan yang nota yang kita belajar tu. Itu cara tu kalau minasan mungkin boleh jadi cara fast track untuk tips belajar lah. Macam lagi-lagi kalau siapa yang ambil JLPT ke apa benda. Sebabnya satu, kalau minasan nak jawab soalan tu dan minasan tak dapat jawab, benda tu akan buat rasa stres. Betul, lagi rasa down. Macam aku saya tak prepare lagi betul, lah. Betul, macam ya Allah, tak pandainya aku. Apa aku belajar selama ni? So, apa yang cara dia buat ialah terus tengok jawapan. Aku dah tahu dah kalau soalan ni jawapannya. Betul. So, lepas ni kalau masuk mana-mana kelas, kontrol kita punya mind. ambil tengok jawapan dulu. Kalau dulu masa ni belajar kan, ada cikgu cakap, okay, belakang tu koyak siap-siap. Betul. Cikgu. Kita pun sama. So saya okay, tapi kalau korang nak buat tips macam tu, make sure korang punya buku teks tu edisi dia sama Jangan korang kat kelas guna buku teks edisi Asia tapi korang pergi cari jawapan guna edisi worldwide. Betul. Edisi Jepun punya. So itu kena. So tiba-tiba asal lain. Soalan mana yang Faris buat ni? Salah ke cikgu? Bahaya tu. Betul-betul. Aduh. Saya prefer ni ke? Nak ajar online ke nak ajar fizikal sebenarnya ni? Okey, kalau sensei pula kan, mungkin tengok level. Sebabnya, kalau macam level beginner ni, online dan fizikal saya rasa dua-dua okey. Tak ada masalah. Sensei kalau ikut dari segi convenient, memang convenient online lah. Tapi sensei suka fizikal, sensei suka energi fizikal. Tapi kalau kita tengok kepada Japanese kelas ataupun JLPT yang level lebih tinggi, contohnya macam Ensang, sensei lebih prefer kelas tu adalah kelas yang balance online dan fizikal. Maksudnya dia ada kelas online dan dia ada juga sesi yang kita kena buat matome, mungkin discussion fizikal. Sebabnya ialah bila kelas yang nyonggonya lebih susah, kadang-kadang penerangannya lebih complicated, lebih senang pelajar nak tanya depan-depan kan. Tapi kalau macam beginner level ni pula, mungkin dia tak se-complicated level yang atas. Jadi online pun dah memadai. Cukuplah sekadar macam 2-3 kali mungkin
Kita ada kelas fizikal, nak bincang ke nak sembang lebih kepada macam untuk improve kaiwa, bersembang-sembang. So ada sikit, okey lah. Sebab saya tak tahu ni kalau salah Sensei boleh betulkan lah. Kalau bahasa Jepun level bawah ni, dia lebih kepada sekadar teori dan bukan teori apa. Macam maksudnya formula ayat tu dan juga dia punya praktikal sikit-sikit. Ya, dia agak straightforward lah sebenarnya. Tapi kalau bila yang bahasa Jepun level atas ni, dia dah memang lebih kepada bahasa Jepun yang praktis terus. Maksudnya bahasa Jepun yang memang kita kena cari dalam daily life punya. Dia bukan lagi saya mahu makan. Dia dah tak ada ayat macam tu dah. Dia kena makan nasi yang saya makan ini ditanam di puncak Gunung Fujiyama. Jangankan Gunung Fujiyama. Macam tu. Betul kan? Betul kan? Ya, senang kata sebenarnya bila dia sama macam kita belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, makin tinggi level tu sebenarnya ayat dia tu Lebih kompleks. Lebih kompleks. Contoh masa kita belajar beginner level, kita belajar ayat aktif. Saya makan nasi. Tapi bila kita dah naik level atas sikit, nasi itu dimakan oleh Faris Senpai di mana? Contohnya Gunung Fujiyama tadi. Ya, Gunung Fujiyama makan nasi atas. So ada belajar, kita ada belajar pasif dah, masuk N4 dah. So kita naik atas lagi, bila kita nak bercakap tentang keinginan orang lain, dah naik N-sang pula. Masa Kenapa kita nak kena baca keinginan orang lain? macam kita cakap Noni-sang nak berkenalan dengan dia. So kita bercakap tentang keinginan Noni. So ayat dia dah membawang. Nonisa nak makan nasi yang dimakan oleh Faris Senpai di Gunung Fujiyama. Ya. Kan susah kan? Susah. Bila Annie macam mana pula Sensei? Kalau Annie. Kalau Annie pula Annie pula mungkin Noni nak utarakan idea dia masa dalam mesyuarat dengan bos. Kita kena guna ayat yang lebih Formal lah. lebih formal. Lebih tinggi lah kan? Lebih tinggi lah aras bahasanya. Faham. Jadi Macam santapan nasi. lepas Noni kan selalu jadi MC. Jadi MC sebenarnya bahasa dia tu lebih cantik. So semua tu ada dalam Annie kita akan belajar. Kalau MC guna N5 saja dia sangat tak sedap. Limited perkataan kan. Ya, betul. Sebenarnya makin naik level tu perkataan kita akan belajar vocab yang macam-macam vocab. Contohnya kalau bahasa Jepun ni, kalau kita bahasa Melayu cakap pakai baju. Pakai je lah satu perkataan. Tak kisahlah pakai tudung ke, pakai baju tengah ke, pakai seluar ke, kain ke, perkataan ni adalah perkataannya pakai. Tapi kalau bahasa Jepun ni bahasa Jepun kita ada kaburimasu. Ya, kaburimasu untuk pakaian benda pakai pada atas. Himas baju, pada bawah hakimas lain pula. Dia ada nugimas kan? Ya, nugimas lah cabut. Cabut. Pakai kasut, nugimas ke. Nugimas, hakimas. So unik sebenarnya bahasa Jepun ni. Seronok. Macam kalau kita nak cakap apa lagi perkataan, kalau makan kan, makan Tabemas je lah. Tabemas lah. Tapi kalau bahasa atas Teringin makan tabetai. tabetai. Shojiku shimasu. Shokuji shimasu. Lepas tu boleh ada cakap Malaysia agarimas. Tu kalau polite form. So tapi kan bagi Noni yang orang kata macam extrovert ni, sebenarnya Noni suka tau perasaan nak bersiap, nak jumpa kawan di depan tu. Suka. Kita macam hari ni je peluang aku nak pakai shirt cantik. Hari ni aku dah duduk rumah dah tak ada macam nak bersiap. Hari ni je nak macam pakai hari ni nak pakai shawl. Hari ni je nak jangok. Sebab terima jangok nak bersiap, nak pakai lipstick benda semua tu. Itu je chance yang macam tu aku nak jumpa classmate aku nak macam lawa-lawa sikit lah. Tu seorang extrovert punya macam nak nak bersiap, lepas tu nak macam nak jumpa orang. Sebab kita tak boleh tahu kalau tak keluar. Tak boleh tak keluar. Dia rasa tepu. Dia macam kalau seharian duduk rumah tu, dia akan rasa macam tak tahu dunia jadi apa. Rasa macam otak tertutup. Faham, ni macam ada satu meme yang saya jumpa baru-baru ni. Masa PKP tu, orang extrovert semua tengah lemau dan orang introvert semua tengah happy. Betul. Tapi bila PKP dah habis, orang extrovert yang tengah happy, orang introvert yang tengah lemau sekarang ni. Betul. Meme. Jadi meme. Meme tu meme. Memes. Meme. Wow, alam docimoi kot. Okay, so sebenarnya kita pun dah 1 jam dah kita punya podcast ni. Basically kita dah sampai ke hujung lah. So sebenarnya macam mana pun online ke fizikal ke, dua-dua best, dua-dua ada pros and cons. Yang penting sebenarnya kita lah. Betul. So dia ialah ikut kepada preference orang tu, dan juga yang penting macam mana kita nak membuatkan kelas tu seronok macam tu. Betul. Effort daripada pelajar dan juga effort daripada sensei. Dua-dua tu kena bekerjasama. Betul.
ada sepatah dua kata ke untuk macam kita punya viewers yang baru nak baca bahasa Jepun? Yang diorang macam aku nak online ke aku nak fizikal? Kalau sensei lah rasanya apa-apa pun kena kuat semangat lah kot. Kalau kena kuat semangat. Dia nak dia berhantu ke sini? Seram lah. Semangat. Saya punya nasihat tu menyeramkan kan. Macam sini pun kena kuat semangat. Apa-apa pun kalau kita nak ubah dia rasa Jepang hantu lah. Mungkin lah. Ya. Banyak setan kan. Saya payah juga apa-apa. Itulah. Saya punya nasihat pada saya, hidup ni nak tak nak Kena teruskan. dia kena Macam nasihat semua. dia kena balance lah. So kalau anda seorang yang introvert tu, walaupun duduk seorangan di rumah dan cuma duduk menghadap PC tu bagus, tapi hakikatnya kita manusia ni kita kena mengenal, saling mengenal. So macam pada saya yang kelas DCJ sekarang ni dah bagus sebabnya dia online, tapi dalam masa yang sama ada beberapa kelas tu dia tetap menyuruh kita bersosial, berkenal-kenalan dengan classmate kita macam tu. Dan sama juga kalau anda seorang yang extrovert sekalipun, mungkin anda boleh menjadi extrovert sewaktu dalam kelas online tu, anda boleh memberi energi, berkongsi energi dengan kawan-kawan yang introvert, yang akhirnya nanti bila dah jumpa masa sesi fizikal tu, yang introvert ni dia dah rasa biasa. Sebab introvert ni dia bukannya, selalunya orang introvert ni dia bukannya sepanjang masa dia nak menyendiri tu. Dia kena rapat baru dia macam wah. Betul. Macam kalau extrovert ni dia approach setiap hari dan akhirnya yang introvert ni selesa, nanti bila dah tu boleh je sama-sama akan jadi gila juga kalau memang dah introvert ni jumpa orang yang selesa. Jadi kalau macam anda yang baru nak belajar bahasa Jepun ke ataupun belajar nak ilmu baru ke, pada saya first adalah try kita membuatkan pembelajaran tu seronok macam tu. Sama ada anak introvert ke ataupun anak extrovert ke, macam try buatkan suasana yang seronok, sebabnya suasana yang seronok ni yang sebenarnya buatkan kita lagi mudah menyerap ilmu baru tu. Betul. Instead of kita enjoy the class. Instead of kita memang belajar tapi kita macam nak jadi cool ke ataupun nak macam jadi pendiam ke dalam kelas tu. Macam tu lah pada saya. Betul. Bagi Nuni pun sama lah. Nuni rasa macam kalau suasana tu sangat penting. Sokongan kawan-kawan, sensei. Dia macam kalau seorang-seorang memang tak jadi apa. Tapi itulah kawan online pun boleh buat kawan juga sebenarnya. Macam nak bergurau, nak apa boleh je nak dalam Zoom tu pun. Okay. So minasan nonggo gambarimashou. Okay. Gambarimashou. So kita dah habis kita punya sesi. Alah. Kita tutup dengan tasbih kafar dan soalan. Tak buka masalahnya. Tak buka majlis macam mana ni? Okay. So kita ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab join podcast hari ni. Fariz Senpai, terima kasih banyak-banyak. So, by the way, Fariz Senpai tak bagi tahu position dekat dalam CJ ni apa? Saya posisi sebelah kiri. Mantap. So, Fariz Senpai sebenarnya HOD untuk technical, bagian kreatif dan juga untuk bagian pergi Jepun lah. Okay. So, tiga HOD dari ni. Bukan gila kuasa lagi. Okay. Hai, arigatou gozaimashita. So, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga follow. Dan kalau korang ada apa-apa topik yang menarik yang nak kita orang bincangkan, boleh komen lah. Tentang Jepun lah, maksudnya budaya ke, makanan ke ataupun travel ke, apa-apa je boleh komen. Apa idea korang, mungkin kita orang boleh buat topik tu untuk episod akan datang. Betul. Okay, hai, arigatou gozaimashita. Sekali sama des. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.